弟兄姐妹们，主里平安 ，Shalom， Bapak Ibu Saudara sekalian， 很高兴今天能够再一次与大家一同来敬拜。Sungguh senang pada hari ini bisa kembali beribadah dengan Bapak Ibu Saudara sekalian。让我们预备心在主面前默祷， mari kita mempersiapkan hati dan bersat teduh di hadapan Tuhan。你们要赞美耶和华，从天上赞美耶和华。在高处赞美他, Haleluya, pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami ya Tuhan. Biarlah kami datang kepada Engkau dengan hati pikiran yang suci, yang kudus, sehingga kami boleh berkenan kepada Engkau. Kami boleh menaikkan puji-pujian kepada Engkau, memuliakan nama-Mu, dan menerima semua kasih karunia daripada Engkau. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dan setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin。让我们唱第一首的诗歌，神啊，我要赞美你，阿拉古毛么木吉姆。天属你，地也属你，神啊，我要赞美你。世界属你，世界你，神啊，我要赞美你。南北属你，是你所的，神啊，我要赞美你。公义属你，慈爱属你，神啊，我要赞美你。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。让我们站起来，一起来念使徒信经。Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli。我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难。被钉于十字架，受死，埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，
我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。荣耀颂 Gloria Patri。请坐，silakan duduk. Saat ini Tuhan kita Yesus sangat rindu agar anak-anaknya datang dekat kepadanya, bahkan terus disempurnakan di dalam kasih-Nya pada waktu kita menikmati hadirat-Nya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Carikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bapa, inilah doa umat-Mu. Kami rindu disempurnakan selalu. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu.
道之前，让我们同心祷告。Sebelum mendengarkan khotbah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau memberikan perhatian dan fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Mohon Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu dan memimpin kami semua di dalam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 弟兄姐妹们，主里平安 ，Shalom， Bapak Ibu Saudara sekalian， 感谢主，我们已经来到谈妇人主题的第3讲。Puji Tuhan, kita sudah sampai kepada khotbah ketiga di dalam membicarakan topik mengenai wanita。第1讲的题目是讲关于已婚的女人。Topik pertama yang kita bicarakan adalah mengenai wanita yang sudah menikah。第2讲的题目是妇人在家中的角色。Dan tema khotbah kedua yang kita bicarakan adalah tentang peranan wanita di dalam keluarga。今天第3讲的题目是上帝对妻子的呼召。Dan tema ketiga yang mau kita bicarakan pada hari ini adalah panggilan Allah bagi seorang istri。我希望今天的分享能够帮助妻子们知道上帝的呼召，并且愿意顺服上帝的呼召。Saya berharap sharing saya hari ini akan menolong para istri untuk mengetahui panggilan Allah dan bersedia untuk taat kepada panggilan Allah。上帝对妻子的呼召是什么呢？ Lalu apa yang menjadi panggilan Allah bagi seorang istri？ 第一，服侍丈夫。yang pertama melayani suami。 创世纪第2章18节记载，耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。” Kejadian pasal 2 ayat 18 mencatat, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia。 这一节经文很清楚告诉我们，上帝创造女人的目的就是为了协助丈夫。Ayat ini dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa tujuan Allah menciptakan wanita adalah untuk menjadi penolong bagi suaminya。 换句话说，上帝呼召妻子服侍丈夫。 Dengan kata lain, Allah memanggil istri untuk melayani suami。 每一个结婚的妇人必须用所有的本领服侍自己的丈夫。 Seorang wanita yang sudah menikah harus memakai semua kemampuannya untuk melayani suami， 在背后协助丈夫，分担丈夫的责任， membantu suami dari belakang dan berbagi beban tanggung jawab dari suami， 使你们的丈夫能够出人头地， sehingga suami Anda itu bisa sukses， 这样你们就能够在上帝面前成为一个成功的妻子。 Dengan demikian Anda akan menjadi seorang istri yang berhasil di hadapan Allah。 一个成功的妻子不会代替丈夫做一切的事情。 Seorang istri yang sukses, dia tidak akan membantu suaminya melakukan segala hal。 如果妻子代替丈夫做一切， 那是在宠坏丈夫， 使丈夫变成懒惰。 Jikalau seorang istri menggantikan suami melakukan segala sesuatu, itu sama saja sedang memanjakan suami dan akan membuat suami menjadi malas， 以后什么事丈夫都不要管了。 Di kemudian hari, maka apapun hal besar kecil suami tidak akan ambil peduli lagi， 因为有能干的妻子照管一切了， karena dianggap sudah ada istri yang sanggup yang bisa mengatur melakukan semuanya。 所以一个成功的妻子只做一些丈夫自己办不到的事情，
Karena itu seorang istri yang sukses hanyalah melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh suami， 或者是做那些虽然丈夫自己做得到，但是来不及做，或者是没时间做。Seorang istri yang sukses, dia hanyalah melakukan hal-hal yang mungkin suami bisa melakukannya, tetapi karena tidak mempunyai waktu ataupun tidak sempat untuk mengerjakannya, maka istrilah yang harus mengerjakannya. 亲爱的弟兄姐妹们 saudara-saudara yang terkasih, 这一点很重要。hal ini sangat penting。做妻子的不可以抢夺丈夫的权利。Sebagai istri tidak boleh merampas yang menjadi haknya suami。把家里以及丈夫的工作上，他的生意小事大事都管到完。mengurus segala sesuatu baik di rumah maupun di dalam pekerjaan usaha suaminya。hal besar kecil semuanya diatur dan diurus oleh istri sampai habis。我们发现一些比较强的妇人倾向于不尊重自己的丈夫。Kita menemukan bahwa sebagian wanita yang kuat, yang lebih kuat, mereka cenderung tidak menghormati suami mereka。丈夫讲的话不算，妻子讲的话才算。Perkataan suaminya itu tidak pernah diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah perkataan istrinya saja. 这样久而久之会造成丈夫什么都不管。hal ini lama kelamaan akan menyebabkan suami itu tidak mau ambil peduli dalam segala hal lagi。这不是上帝原本的心意。Ini bukanlah rencana, bukanlah kehendak Allah pada semula。因此呢，当妻子的要小心。karena itu sebagai istri harus hati-hati， 不要抢夺丈夫作为头的角色。jangan merampas peranan suami sebagai kepala。最近我因着准备在线的崇拜，在线的这个视频比较忙也比较累。belakang ini karena saya harus mempersiapkan pelayanan online, video online, ibadah online， saya lebih sibuk dan lebih capek。有时候妻子看到我做到特别累的时候，就会问需要他的帮忙吗？ Kadang istri bertanya karena melihat saya kelelahan bertanya apa yang bisa dia bantu。我说不用了， saya mengatakan tidak perlu。我不忍心再增添妻子的忙碌， saya tidak sampai hati tidak tega untuk menambah kesibukan bagi istri lagi。因为我知道自己，我的妻子自己已经够累了。karena saya sendiri mengetahui bahwa istri saya sudah cukup capek sepanjang hari。我亲眼看到她在家里所有的工作负担。saya melihat dengan mata kepala sendiri apa yang menjadi beban pekerjaan istri setiap hari。除了要准备食物做家务，还要教导孩子读书做功课。selain harus mempersiapkan makanan, melakukan pekerjaan rumah, dan juga harus mengajar anak-anak belajar dan mengerjakan PR。那已经够累了， itu sudah cukup capek, cukup lelah。其实我的孩子有时候很希望我做爸爸的能够教他们读书做功课。Sebenarnya anak saya kadang sangat berharap saya sebagai papa bisa mengajari mereka belajar dan melakukan tugas sekolah。但是我没有这么多的时间去教他们。Tetapi saya tidak mempunyai banyak waktu untuk mengajar mereka。我需要尽牧师的责任。saya perlu melakukan tanggung jawab saya sebagai pendeta。我需要读经祷告，我需要读书准备讲章。saya perlu menghabiskan waktu untuk berdoa, untuk membaca firman Tuhan, untuk membaca buku, untuk mempersiapkan khotbah， 也需要牧养主的羊。saya perlu mengembalakan domba Tuhan。所以我只能够把教孩子的工作交给我的妻子。
Karena itu saya hanya bisa menyerahkan perihal mengajari anak belajar itu kepada istri。刚好我的妻子的确有本领教导孩子读书， dan kebetulan istri saya memang punya kemampuan untuk mengajar anak saya sekolah belajar， 不然我就要把孩子送去补习了。 Jikalau tidak demikian saya harus membawa anak saya pergi les。 我要说的是什么呢？ Apa yang mau saya sampaikan？ 妻子协助丈夫，代替丈夫工作，并为丈夫做事。 Istri membantu suami bekerja, menggantikan suami bekerja, dan bekerja bagi suami. 这一切都是服侍丈夫。 Semuanya ini adalah suatu pelayanan bagi suami. 这是上帝对妻子的呼召。 Inilah panggilan Allah bagi istri. Amin. Amin. 上帝对妻子的第二个呼召是什么呢？ Apa panggilan kedua Allah bagi seorang istri？ 顺服丈夫， taat kepada suami。 在以弗所书第5章22节记载， 你们做妻子的当顺服自己的丈夫， 如同服侍主顺服主。 Di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 mencatat, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan。 弟兄姐妹们， saudara-saudara yang terkasih， 上帝给人类最大的考验就是顺服的考验。 Ujian terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia adalah tentang ketaatan。 亚当和夏娃之所以犯罪，是因为失败顺服上帝的命令。 Adam dan Hawa bisa jatuh ke dalam dosa itu karena mereka gagal di dalam mentaati perintah Allah。 这个罪给人类带来没完没了的困难和苦难。 Dosa mengakibatkan membawa begitu banyak kesulitan dan penderitaan yang tidak habis-habisnya。 因此顺服很重要。 Karena itu ketaatan itu sangat penting。 当一个妻子选择顺服丈夫的时候， ketika seorang istri memilih taat kepada suaminya， 就会避免许多不必要的痛苦， maka akan terhindar dari berbagai penderitaan yang tidak perlu。 我们知道有一些妻子因着不愿意顺服丈夫，与丈夫闹情绪，整个晚上睡不着觉。 Kita tahu bahwa ada istri tertentu yang karena tidak mau taat kepada suami, lalu ribut-ribut dengan suami sampai sepanjang malam tidak bisa tidur， 失去了家庭婚姻应有的温馨， dan kehilangan sukacita, kebahagiaan yang seharusnya ada di dalam keluarga maupun di dalam pernikahan。 各位妻子们， para istri yang terkasih， 当你们顺服丈夫的时候， 其实你们顺服的不是丈夫， 而是上帝。 Ketika Anda mentaati suami， sesungguhnya yang Anda taati itu bukan suami, tetapi Allah。 因为顺服丈夫是上帝的命令， karena mentaati suami itu adalah perintah dari Allah， 所以顺服丈夫等于顺服上帝。 Karena itu mentaati suami itu sama saja mentaati Allah。 顺服上帝的人有福了， berbahagialah orang yang mentaati Allah。 因为在他心里面会有一种属灵的满足和无比的喜乐， karena di dalam hatinya akan ada kepuasan rohani dan sukacita yang sangat besar。 Amin， Amin。 我知道妻子们迫不及很想知道应该在何事上顺服丈夫。 Saya tahu bahwa para istri sangat begitu ingin tahu
harus mentaati suami di dalam hal apa saja. 圣经告诉我们 Alkitab memberitahukan kepada kita 在以弗所书5章24节 教会怎样顺服基督 妻子也要怎样凡事顺服丈夫 di dalam Efesus 5 ayat 24 karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus demikian jugalah istri kepada suaminya dalam segala sesuatu 凡事顺服丈夫是什么意思呢 apa maksudnya mentaati ataupun tunduk kepada suami dalam segala sesuatu 是不是好坏的事都要顺服吗 apakah harus tunduk harus taat dalam hal baik dan buruk 不 tidak demikian 妻子对丈夫的顺服必须基于教会对基督的顺服 ketaatan seorang istri kepada suaminya itu harus berdasarkan ketaatan gereja jemaat kepada Kristus 基督绝对不会命令教会去做犯罪的事情 Kristus tidak mungkin memerintahkan supaya jemaat supaya gereja itu melakukan hal-hal yang berdosa 这就是妻子顺服丈夫的原则 inilah prinsip dasar seorang istri taat kepada suami 如果你的丈夫要求你去做一些犯罪的事情 你根本不需要顺服你的丈夫 jikalau suami Anda meminta Anda untuk melakukan hal-hal yang berdosa tentu sebagai istri tidak perlu mentaati suami Anda 例如如果丈夫命令你去卖淫去吸毒去赌博去贩毒去欺骗等等 这些都是犯罪的行为 妻子根本不需要顺服 misalnya jikalau suami Anda memerintahkan Anda untuk menjual diri untuk menghisap narkoba untuk berjudi untuk berdagang narkoba ataupun untuk menipu orang dan lain sebagainya itu semua adalah perbuatan dosa dan istri sudah tentu tidak perlu taat kepada suami seperti dalam hal-hal ini 因此呢当妻子的也要明白真理 karena itu sebagai istri harus mengetahui kebenaran juga 这样才能够分明应该在哪些事上顺服丈夫 dengan demikian baru bisa membedakan harus mentaati suami di dalam hal apa saja 如果丈夫要做错的决定要走错路 jikalau suami Anda akan mengambil keputusan yang salah melangkah di dalam jalan yang sama 那么一个明白真理有智慧的妻子 就会劝服丈夫以免犯罪 maka seorang istri yang mengerti kebenaran yang memiliki hikmat harus menasihati suaminya supaya tidak berbuat salah amin amin 所以顺服丈夫的意思并不是说妻子完全没有说话或者是提出意见的权利 karena itu taat tunduk kepada suami itu bukan berarti bahwa seorang istri tidak punya hak untuk berbicara ataupun tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat 而是说在任何的事上妻子要让丈夫做最后的决定 melainkan mengenai seorang istri harus membiarkan suami mengambil keputusan terakhir di dalam segala hal 比如说如果你们要买新的房子 misalnya seandainya Anda mau membeli rumah yang baru 然后你跟丈夫去看几个地方 dan Anda dan suami pergi melihat beberapa tempat 然后经过你们两夫妻商量讨论辩论之后 lalu melalui satu proses diskusi perdebatan 你的丈夫的选择跟你的选择不一样 kemudian pilihan suami dan pilihan Anda tidak sama 这样应该怎么办 kalau begitu harus bagaimana 做妻子的
应该要顺服丈夫的选择。Sebagai istri harus mengikuti, harus mentaati pilihan suami。亲爱的弟兄姐妹们 saudara-saudari yang terkasih， 除非你的丈夫把买房子的事情完全交给你，他根本不管，这样妻子就可以自作主张去选择去买自己所要买的房子。Kecuali suami Anda menyerahkan masalah beli rumah kepada Anda. Dengan demikian Anda bisa membuat keputusan sendiri, memilih membeli rumah yang Anda suka. 这就是顺服。Inilah yang namanya taat。因为妻子是按照丈夫所吩咐的话去做。Karena istri mengikuti apa yang dikatakan oleh suaminya, berbuat sesuai pesan dari suaminya。这就是上帝对妻子的呼召。Inilah panggilan Allah terhadap para istri， 在真理上顺服丈夫，mentaati suami di dalam kebenaran。这样的妻子会在上帝面前大大的蒙福。Istri seperti ini akan diberkati di hadapan Allah， 因为他顺服上帝的话， karena dia taat kepada firman Allah， 在主里面顺服丈夫， dan dia taat kepada suami di dalam Tuhan， di dalam kebenaran。上帝对妻子的第三个呼召是什么呢？ Apa yang menjadi panggilan ketiga dari Allah bagi seorang istri， 就是爱自己的丈夫， yaitu mengasihi suami sendiri。 我们知道基本上一个人需要4种爱。 Kita tahu bahwa secara mendasar manusia membutuhkan 4 cinta kasih。 第一个就是上帝的爱， yang pertama adalah cinta kasih dari Allah， agape。 第二个就是亲属的爱， yang kedua adalah kasih persaudaraan ataupun kasih di antara sesama keluarga， 叫做 storge。 然后第三种爱是友谊之爱， kasih yang ketiga adalah kasih persahabatan ataupun pertemanan， 叫做 philia。 第四种就是情欲之爱， yang keempat adalah cinta kasih birahi， 称作 eros。 那今天我会特别谈关于友谊之爱。 Hari ini saya secara khusus akan membicarakan tentang kasih persahabatan。 在提多书2章4节记载， 好指教少年妇人爱丈夫爱儿女。 Di dalam Titus 2 ayat 4 mencatat, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya。 我要大家注意爱丈夫这个短句。 Saya ingin kita perhatikan pada kalimat singkat yaitu mengasihi suami。 在这里的爱所用的字是 philia， 是友谊的爱。 kasih kata yang dipakai di sini adalah kasih philia， yaitu kasih persahabatan。 上帝要妻子以友谊的爱去爱自己的丈夫。 Allah ingin para istri mengasihi suaminya dengan kasih seorang sahabat。 这什么意思呢？ Apa maksudnya？ 意思是这样， maksudnya adalah begini， 一个已经结婚的女人， seorang wanita yang sudah menikah， 没有任何关系比丈夫的关系更加的亲密和重要。 Tidak ada satu hubungan yang lebih intim, lebih dekat daripada hubungan suami dan istri。 你的丈夫比任何人更重要。 Suami Anda lebih penting dari siapa saja。 你的丈夫比你的朋友更重要。 Suami Anda lebih penting dari teman-teman Anda。 你的丈夫比你所有的家人更重要。 Suami Anda lebih penting daripada semua keluarga Anda。
朋友不要可以换，丈夫不可以换。Kalau teman Anda tidak mau, Anda boleh ganti teman, tetapi suami tidak bisa diganti. 跟你同住的是丈夫， yang tinggal bersama Anda itu adalah suami Anda. 跟你同房同睡的也是丈夫， yang tidur sekamar dengan Anda itu juga adalah suami Anda. 跟你同甘共苦一辈子的也是你的丈夫， yang melewati suka duka dengan Anda seumur hidup itu juga adalah suami Anda. 你的父母、你的朋友、你的孩子不能够陪你一辈子。 Orang tua Anda, teman-teman Anda, dan juga anak-anak Anda tidak bisa menemani Anda seumur hidup. 孩子长大之后也要成家立业，过自己的生活。 Anak-anak kalau sudah bertemu dewasa, mereka juga akan menikah, membentuk keluarga yang baru, dan melewati hari-hari mereka tersendiri. 所以最有可能，而且最愿意陪伴你度过一辈子的人是你的丈夫。 Karena itu, orang yang paling mungkin dan yang bersedia melewati hari-hari bersamamu seumur hidupmu, dia adalah suami Anda sendiri. 影响妻子一辈子能否幸福的也是丈夫。 yang bisa memberikan pengaruh apakah seorang istri itu bisa hidup bahagia atau tidak juga adalah dari suami. 因此呢，妻子要看重与丈夫的关系过于任何的关系。 Karena itu seorang istri harus mengutamakan hubungan dengan suami melebihi semua hubungan yang lain. 我再强调一次， saya tekankan sekali lagi， 没有任何关系比夫妻的关系更重要。 Tidak ada hubungan apapun yang lebih penting daripada hubungan suami istri. 有一个母亲在女儿出嫁之前跟女儿讲了很多话。 Ada seorang ibu sebelum anak perempuannya menikah, dia banyak berbicara dengan anak perempuannya. 她告诉她的女儿，以后你结婚之后不能够整天再回到家里来。 Dia berkata sesudah anak menikah nanti jangan terus-menerus pulang ke rumah. 不管你面对什么事情，你都要和你的丈夫去面对。 Apapun masalah Anda, Anda harus menghadapinya bersama dengan suami Anda. 不可以再依赖父母， tidak boleh lagi bergantung kepada orang tua. 然后她的女儿结婚之后，有时候还会跟她的丈夫发生一点小摩擦，以及面对一些的小问题。 Dan sesudah menikah, anak perempuan ini kadang juga akan terjadi gesekan-gesekan kecil dengan suami menghadapi persoalan-persoalan. 然后他打电话给他的母亲， kemudian dia menelepon kepada ibunya. 但是他打电话给母亲的时候，母亲就会问他一个问题。 Tetapi ketika dia menelepon kepada mamanya, mamanya langsung tanya satu pertanyaan. 你的丈夫知道你打电话吗？ Apakah suami Anda tahu Anda menelepon kepada saya? 为什么他的母亲这样问呢？ Mengapa ibunya bertanya seperti itu? 母亲是要她的女儿学会看重自己与丈夫的关系，过于任何的关系。 Mamanya ingin anak perempuannya itu belajar supaya lebih mengutamakan hubungan dia dengan suami melebihi hubungan-hubungan yang lain, termasuk hubungan dengan kedua orang tuanya. 孩子成家立业之后，最主要的关系不再是父母。 Sesudah anak dewasa dan membentuk sebuah keluarga, sesudah menikah, hubungan terutama di dalam hidup mereka bukan lagi hubungan antara anak dan orang tua, 而是自己的配偶， melainkan hubungan dengan pasangan hidup sendiri. 所以每一个成家立业的孩子已经脱离了
父母的权柄和影响. Karena itu, semua anak yang sudah menikah, yang sudah berkeluarga, sudah terlepas dari pengaruh dan kuasa orang tua. 他全然与配偶合一, dia sepenuhnya bersatu dengan pasangan hidupnya. 而且做妻子的要在主里，在真理里面顺服丈夫， dan seorang istri harus mentaati suaminya di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. 我觉得这位母亲的态度是对的. Saya pikir bahwa sikap daripada ibu ini adalah benar. 因为很多时候夫妻关系不好，是因为有其他的关系介入他们的关系之中。 Sering sekali hubungan suami dan istri itu menjadi tidak baik karena ada hubungan lain yang mengintervensi, yang masuk ke dalam hubungan suami istri itu. 而且事事比夫妻关系更重要. Bahkan kelihatannya hubungan yang lain itu lebih penting daripada hubungan suami dan istri. 这很容易导致另一半心里打抱不平. Ini sangat mudah mengakibatkan pasangan hidup itu hatinya bergejolak, 不能接受, tidak bisa menerima. 如果说丈夫或者是妻子爱我，应该更看重、更珍惜夫妻之间的关系，过于任何的关系。 Mereka akan berkata, jikalau suami mengasihi saya atau istri mengasihi saya, sudah seharusnya lebih mengutamakan hubungan antara suami istri daripada semua hubungan-hubungan yang lain. 因此呢, karena itu saudara sekalian, 妻子们应当看重你和丈夫的关系过于任何的关系. Karena itu para istri harus mengutamakan hubungan Anda dengan suami melebihi hubungan Anda dengan orang-orang yang lain. 当你结婚的时候，你就进入另外一个关系的阶段. Ketika Anda menikah, Anda sudah masuk ke dalam satu tahap hubungan yang lain. 你和丈夫的关系变成首要的. Hubungan Anda dengan suami Anda itu menjadi hubungan yang prioritas, yang terutama. 其他的关系都是次要的. Hubungan dengan yang lain itu menjadi nomor 2. 亲爱的弟兄姐妹们, saudara-saudari yang terkasih, 如果有这样的观念, jikalau memiliki konsep seperti itu, 然后把它实践在你们的生活里面, kemudian melakukannya di dalam kehidupan Anda setiap hari, 我相信你们的婚姻生活会比较稳定. Saya yakin bahwa kehidupan pernikahan Anda akan lebih stabil. 不管你的丈夫不管你的父母亲何等有钱，何等有势力, tidak peduli orang tua Anda berapa kaya dan berapa berkuasa. 每个已婚的妇人必须脱离父母的权柄和影响. Setiap wanita yang sudah menikah harus melepaskan diri dari pengaruh dan kuasa orang tua. 这样呢，才能够更珍惜、更看重你和丈夫之间的关系. Dengan demikian barulah Anda bisa lebih menghargai dan mengutamakan hubungan Anda dengan suami Anda. 如果你总是觉得在你的娘家还有靠山, jikalau Anda selalu berpikir bahwa di rumah orang tua Anda masih bisa mendapatkan dukungan sandaran, 这样你会整天很容易跟你的丈夫闹情绪. Dengan demikian Anda akan sering ribut-ribut dengan suami. 一点一点就吵架，要回娘家. Sedikit-sedikit Anda akan ribut dan bilang mau pulang ke rumah orang tua. 这样呢，妻子会很容易高傲. Ini akan membuat seorang istri itu menjadi mudah, menjadi sombong. 然后这样高傲的心态
会摧毁你们的婚姻. Dan sikap hati yang sombong ini akan menghancurkan pernikahan Anda. 今天为什么有这么多人离婚? Mengapa hari ini begitu banyak orang bercerai? 因为他觉得没有丈夫他也能够过得好好的. Karena dia berpikir tanpa ada suami pun dia bisa melalui harinya dengan baik. 他的爸爸妈妈有钱, orang tuanya ada uang, 能够满足他的需要, bisa memenuhi kebutuhan dia. 或者是女强人, 她觉得自己比丈夫更会赚钱, 她没有丈夫自己也可以. Ataupun wanita yang lebih kuat, wanita karir misalnya, berpikir bahwa mereka jago mencari uang, tanpa suami juga tidak apa-apa, bisa mengurus kehidupannya. 亲爱的弟兄姐妹们, saudara-saudari yang terkasih, 这不是上帝的心意. Itu semua bukan kehendak daripada Allah. 上帝要的就是妻子要看重与丈夫的关系. Yang Tuhan inginkan adalah seorang istri harus mengutamakan hubungan suami istri. 上帝要妻子爱丈夫. Allah ingin seorang istri mengasihi suaminya dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. 亲爱的弟兄姐妹们, saudara-saudari yang terkasih, 让我们总结一下今天的重点. Mari kita menyimpulkan pesan utama pada hari ini. 从今天的信息里面，我们晓得上帝呼召妻子做3件事情. Dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, kita mengetahui bahwa Allah memanggil istri melakukan 3 hal. 第一就是服侍丈夫, yang pertama yaitu melayani suami, 协助代表丈夫做事, 为丈夫做事, ya, menolong suami, mewakili suami melakukan segala sesuatu dan melakukan segala sesuatu bagi suami. 第二, yang kedua, 顺服丈夫, yang kedua yaitu taat suami. 上帝要妻子在主里面, 在真理里面顺服自己的丈夫. Allah ingin seorang istri itu mentaati suaminya sendiri di dalam kebenaran, di dalam Tuhan. 尊重丈夫作为头的角色, menghormati suami yang berperan sebagai kepala. 第三, 爱丈夫. Yang ketiga, mengasihi suami. 上帝要妻子以友谊的爱去爱丈夫. Allah ingin seorang istri mengasihi suaminya dengan kasih persahabatan. 意思是说，上帝要妻子看重夫妻关系过于任何的关系. Artinya adalah Allah ingin seorang istri mengutamakan hubungan dia dengan suami melebihi semua hubungan yang lain. 亲爱的听众朋友, 兄弟姐妹们, para pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, 不管你是基督徒或者不是基督徒, tidak peduli Anda adalah orang Kristen ataupun bukan, 上帝爱你, Allah mengasihi Anda. 上帝希望你能够从他的话语当中得到最大的好处. Allah berharap Anda bisa memperoleh manfaat, kebaikan yang terbesar dari firman-Nya. 希望上帝赐福给每位妻子, kiranya Allah memberkati setiap istri. 不但能够明白上帝的呼召, bukan saja bisa mengerti akan panggilan daripada Allah, 更是愿意顺服上帝的呼召, terlebih lagi bersedia untuk mentaati panggilan Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan.
Engkau mengingatkan para istri tentang panggilan mereka sebagai istri, yaitu harus melayani suami mereka sendiri, harus taat kepada suami mereka sendiri, dan harus mengasihi suami mereka sendiri. Kiranya prinsip Alkitabiah ini bisa menolong para istri bersama dengan suami mereka membangun keluarga yang utuh dan stabil. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap keluarga yang ada di dalam jemaat-Mu dan juga di dalam kehidupan setiap keluarga yang lain yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.让我们站立，一起来念主祷文。Mari kita bangkit berdiri, sama-sama mengucapkan doa Bapa kami。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。
愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。我们领受上帝的祝福， mari kita menerima berkat dari Allah。 愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永远。 Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.弟兄姐妹们，平安散会，上帝赐福我们。Shalom Bapak Ibu sekalian, kebaktian selesai, Tuhan memberkati, 再见, sampai jumpa kembali. Tuhan 我的王，我的心要依靠你，凡投靠你的必不惧怕，等候你的必不羞愧。主耶和华，我的神，我的王，我的心要依靠你，凡投靠你的必不惧怕，等候你的必不羞愧。愿你的崇高过于诸天，你的荣耀高过全地。万有，你治理列邦，万国万民都敬拜你。你是那独
选